Jadi tak adil lah kalau dia pergi letak torchlight dia tu, pergi suluh kepada Salafi jihadi, kemudian bagi gambaran kepada orang awam, tengok ini Salafi punya kerja, Salafi buat begini. Ini sikap yang sangat tidak adil. Orang agama buat, kita boleh faham, sebab orang agama akan berbeza pandangan. Orang agama ada dia punya bias sendiri. Tapi orang yang sepatutnya duduk di tengah-tengah kepimpinan polis tak boleh buat perangai begini. Tak wajar buat perangai begini, menggunakan kedudukan dia untuk menimbulkan kebencian kepada satu kelompok manusia. Tuan-tuan sekalian, untuk kita melihat ajaran itu ada unsur keganasan ataupun tidak, maka kita kena lihat dahulu kepada manhaj ketua pengasasnya, ajarannya, akidahnya, pemikirannya. Setelah itu barulah kita lihat kepada pengikutnya. Untuk menyifatkan sesuatu kumpulan itu tercalik dengan keganasan ataupun tidak, pertama sekali kita kena melihat kepada pemikiran, akidah dan manhaj ketua pengasas tersebut. Kemudian setelah itu barulah kita lihat kepada cabang ataupun cawangannya. Bukannya terus kita pergi tengok dan suluh kepada cabang tanpa mengkaji pemikiran ketua ajaran tersebut. Contohnya ajaran Wahabi, kita akan tengok dulu manhaj dan juga pemikiran utama yang menjadi tokoh rujukan bagi ajaran ini, iaitulah Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Setelah kita kenal pasti manhaj dan juga pemikiran mereka yang ekstrim, melampau ganas, mendatangkan huru-hara pada masyarakat, barulah kita tengok kepada cabang dan juga pengikut. Andaikan ada sebahagian daripada pengikut atau cabangnya mendakwa ajaran mereka tidak sesat dan manhaj mereka bukan seperti manhaj pemimpin mereka, namun dalam masa yang sama tetap mengiktiraf pengasas dan juga tokoh rujukan ajaran tersebut, maka ini jelas ia hanya tipu henah dan juga muslihat untuk menyebarkan fahaman mereka secara tersembunyi dan juga diam-diam. Cara ini sebenarnya sama dengan taqiyah yang diamalkan oleh golongan Syiah. Kalau bab begini kita tak boleh percaya perkataan Datuk Ayub Khan, macam mana kita nak tahu bab lain dia cakap jujur? Disebut dalam ucapan dia sebelum ni, suspek pengganas ni menggunakan perkataan Ibnu Taimiyah. Cuma saya nak sebutkan, mazhab ni yang dinamakan Salafi itu adalah ideologi orang yang menganggap bahawa akidah diambil berdasarkan apa yang difahami oleh Nabi dan para sahabat dan 3 kelompok awal. Dan antara orang yang banyak jasanya menyusun semula perbahasan akidah mengikut generasi awal adalah Ibnu Taimiyah. Jika dikaji betul-betul, puak Wahabi yang sering menjenamakan diri mereka sebagai Salafi ini, mereka memang seperti yang dikatakan oleh Datuk Ayub Khan bahawa mereka menganggap Ibnu Taimiyah Al-Harrani, seorang bantuan yang dihukumkan penjara oleh ulama 4 mazhab pada zamannya, sebagai tokoh rujukan mereka, hingga pendapatnya menjadi asas kepada menghalalkan darah kaum muslimin, mencabul maruah kaum muslimin dan merampas harta mereka. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengambil pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai asas bagi ajarannya, dia menghukum kafir ke atas umat Islam yang bertawassul dengan para nabi, wali dan malaikat, serta menghalalkan darah umat Islam dan harta mereka. Lihat kitabnya Kasyfus Syubhat halaman yang ke-7. Ibnu Taimiyah pula pernah mengkafirkan orang yang tidak berpegang bahawa Allah berada di atas arash, berposisi di atas langit, dan dia mewajibkan hukuman bunuh ke atas orang tersebut. Dia menukilkan pendapat ini daripada Ibnu Khuzaimah dan dia langsung tidak menolak pendapat ini walaupun dia menyebutnya dalam kitabnya Risalah As-Safadiyah.